Ustaz letak tajuk. Tajuk kita adalah Taubatan Nasuha. Tajuk kita adalah Taubatan Nasuha. Taubat Nasuha. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih pada Puan Hajah Salwa, Guru Besar Guru Besar Mak Tinggi, apa lagi ya, Kak Long kawasan ya. Mudah-mudahan Allah meletakkan Hajah Salwa ni di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kedudukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang Ustazah hormati sekalian para asatizah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, tuan-tuan, rakan-rakan media, dan sekali lagi Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ceramah kita slow sikit sebab Ustazah tadi bertaigung. Tapi dah cuba ambil rehat sikit. Alhamdulillah masih nampak puan-puan semua atas kursi tu tak bergerak. Ya, kalau tak berpusing kan. Daripada Ustazah balik Langkawi, naik bot berjam-jam, dia datang balik, kena balik bertaigung. Tapi tak apa, insya-Allah dah jumpa doktor semua, lama-lama nanti dia akan hilang lah ya. Okey. Cuma tak boleh laju sangatlah nak bercakap ya Kak As nak kena hati-hati je letak mata tu kan, sebab pening. Baik. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita ada tajuk pagi ni. Apa tajuk kita? Tak tahu. Dia tak tengok IG, Facebook lah ni. Ustaz letak tajuk. Tajuk kita adalah Taubatan Nasuha. Tajuk kita adalah Taubatan Nasuha. Taubat Nasuha. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat, Maha pengampun, Maha pengasih, Maha penyayang, dan segala sifat Asmaullahil Husna. Bukan saja ya, macam-macam nama lah, At-Tawwab, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Nak gambarkan apa dia? Allah Subhanahu wa taala ni Maha pemaaf, Maha pengampun, Maha menerima taubat. Dan kita pasti menyadari, muslimin muslimat, bahawa kehidupan yang kita sedang lalui ini sangat berkait dengan pemahaman kita terhadap Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat berkait dengan keyakinan kita terhadap Maha menerima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak yakin, kalau kita tak faham, kalau kita tak pedulikan, boleh jadi ada orang dalam melalui kehidupan ini, dia akan berputus asa. Dia akan depression. Dia akan kecewa. Apa lagi nak cakap? Bahasa yang seumpamanya. Sebab apa? Sebab keyakinan terhadap pintu yang sangat terbuka yang Allah buka, yang namanya adalah pintu rahmat dan pintu keampunan. Saya tanya contoh ya tuan-puan sekalian, ada seorang ibu yang merasa gagal dalam mendidik anak-anak. Cuba tuan-puan bayang ya, kalau mak tu ada 5 anak, 5-5 penagih dadah.
Ada ke tak ada? Ada. Cuba tuan-puan bayang macam mana mak tu dalam majlis ilmu, majlis kuliah, dengar tentang itu, dengar tentang ini, tapi balik rumah sekarang tengok anak, ya, 2-3 orang tengah menyuntik diri sendiri. Bila mak tu pandang diri dia terasa dia pun tak didik anak dulu, dia pun tak peduli, dia sibuk cari duit, dia sibuk itu, sibuk begini. Tuan-puan rasa mana jalan keluar bagi mak itu kecuali dia yakin Allah itu At-Tawwab, Allah itu Al-Afu, Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu As-Samad, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, baru nampak jalan. Setuju tak sahabat-sahabat semua? Iya. Orang yang kena mental block, yang dicaci maki. Ya, contoh seorang anak yang mak dia cakap anak macam tu. Saya pernah cerita dengan sahabat-sahabat kan. Ustazah masa tu buat program dengan ustaz dekat Hotel Seri Malaysia kalau tak silap kat Genting tu. Dah lama dah cerita ni sebelum PKP lagi. Ada satu tajuk tu ustazah ulas tentang anak yang berbakti pada mak ayah. Tiba-tiba ada seorang peserta kita menjerit, histeria, kejang. Semua ingat masuk hantu, dah duduk kat tepi Genting kan, tautan banyak. Kok lah jin pula. Bacakan rukiah kat dia. Dia dah kejang, mata pandang ke atas. Tapi kemudian bila dia bercakap, dia kata apa? Saya bukan masuk jin, saya bukan masuk hantu, tapi saya adalah anak yang paling tak berguna di mata mak saya. Saya dah dibesarkan dengan macam-macam gelaran, tohmahan yang mak saya sebut kat saya. Saya dah tak cukup otak nak tanggung, tak cukup hati nak pikul perkataan yang mak saya dah bagi kat saya. Saya tak ada peluang, saya bukan orang kaya yang berpeluang untuk cover semua tu dengan duit dan harta benda. Saya bukan orang bijak untuk cover benda tu dengan kedudukan yang saya ada. Kecuali saya macam ni je Ustazah. Kecewa, tak dapat baiki hubungan dengan mak. Sampai histeria, kejang depan mata Ustazah. Tuan-puan, Masya Allah, Subhanallah. Ya, kadang-kadang demikian tekanan yang seseorang tu lalui dalam hidup. Mana jalan keluar dia? Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba masi'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba masi'al lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan, meluaskan rahmatnya pada waktu malam, liyatuba masi'an nahar, untuk Allah ampunkan dan terima taubat pelaku-pelaku maksiat pada waktu siang. Tengok luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu buat dosa bila? Siang tadi. Malam ni Allah tunggu kamu untuk kamu minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Esok waktu siang pula Allah luaskan lagi rahmat seluas-luasnya, liyatuba masi'al lail. Dengan tujuan apa? Mana dia pendosa pada waktu malam tadi? Mana orang buat maksiat pada waktu malam tadi? Siapa yang tersasar, terjebak, terlanjur, terapa, segala-gala sengaja ke pada waktu malam tadi? Tuhanmu menunggumu pada waktu siang untuk mengampunkan kamu. Allah, kita dengar tu la ilaha illallah. Seluas-luas peluang Allah bagi pada hamba dia. Asalkan kamu jangan putus asa. Kamu jangan kecewa. Putus asa tu adalah itu kejayaan besar bagi syaitan. Kejayaan besar bagi musuh Allah, iaitu syaitan dalam menyesatkan manusia. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bukan saja bercakap soal taubatan nasuha ini melibatkan soal nak elak kekecewaan, nak elakkan tekanan. Bahkan bercakap tentang taubatan nasuha adalah tangga ataupun jalan untuk kemuliaan maqam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi lain kan, satu side kita tengok yang ini kan. Maknanya jangan tertekan, jangan kecewa, jangan frust segala macam. Tapi
Taubat nasuha ini juga adalah satu maqam, satu kedudukan yang meletakkan kemuliaan untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak berjumpa kita pintu-pintu makam yang lain, makam ikhlas, makam syukur, makam redha, makam zuhud. Allahumma illa, kecuali jejak dulu tapak makam taubat ini. Kalau tak jejak kat sini, jangan cakap yang lain-lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kok katalah, saya bukan macam kes yang tadi Ustazah. Saya bukan kes macam anak tadi dengan mak dia. Saya bukan kes macam mak tadi pula dengan anak penangis dadah. Tapi nak beritahu apa dia? Kita nak memburu cinta Allah Subhanahu wa taala, maqam yang mesti kita lalui, ya, kita jalani. Apa dia? Maqam taubat. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha. Sangat mendekat dan membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita rasa, ya sahabat-sahabat? Kita takkan rasa keseorangan bila kita duduk di makam taubat. Betul ya kak? Kita takkan rasa kesepian. Manusia mungkin menolak kita. Manusia mungkin judge kita dengan macam-macam. Ya, kalau orang nak bertaubat, nak berubah ke apa benda kan, sakit tau. Sebab apa? Sebab dah dimomokkan dengan pandangan orang. Bukan senang. Itu boleh rasa apa? Aduh, rasa berhijrah ni seorang je kan, rasa kesepian. Tapi siapa duduk di makam taubat, dia tidak rasa kesunyian dan kesepian. Siapa yang menemankan kita? Ya mu'annisa kulla wahid, wahai yang menghiburkan orang yang kesepian, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panggil siapa masa kita taubat? Panggil nama mak kita ke? Panggil nama suami kita ke? Panggil nama Tan Sri mana-mana, YB mana-mana? Tidak. Nama siapa yang kita panggil? Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Masya Allah, nikmatnya berada di makam taubat. Nikmat. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, ini untuk orang yang kecewa dengan dosa-dosa yang dia buat. Untuk orang yang rasa macam, ya Allah, aku ni jahatnya, aku ni berdosanya, aku ni ulang-ulang buat dosa. Dan nak cakap apa? Boleh jadi kelemahan dan dosa kita itu asbab untuk bawa kita menikmati makam taubat dengan sebenar-benarnya. Kita tak tahu jalan yang menyampaikan kita dengan sesuatu. Ada orang jalan taat. Taat daripada kecil, taat daripada muda, taat daripada remaja, taat sampailah ke tingkatan yang tinggi. Tapi ada orang pantas. Allah switch cara lain. Allah takdirkan cara lain. Apa dia? Menahan kesakitan dosa yang dia buat. Menahan kepahitan kelemahan yang dia lakukan. Saya suka bercakap dari segi konteks kekeluargaan, mak ayah dengan anak-anak, tuan-puan. Kita kalau lagi banding diri kita dengan macam mana orang lain didik anak, pernah tak kita terbanding dengan tak sengaja? Kita mesti akan rasa macam, kalau bolehlah diulang balik, beranak balik semula, nikah balik dengan suami kita tu. Dia kata, cakap kalau ni tak elok kan, tapi nak faham kan ni ada kalau yang tak elok tu kalau memang kita nak takdir tu berubah. Tapi dia nak bagi faham, andai kata kadang-kadang bila kita rasa macam kita tak buat yang terbaik, andai kata boleh ulang balik hari pertemuan kita dengan suami kita, hari anak kita lahir, hari kita mengandung anak dalam perut, biar kita banyak baca Quran, biar kita begitu. Nak ulang tak? Kalau boleh, semua nak ulang. Semua nak ulang. Sebab tu Quran pun cakap, orang nak mati apa yang menjadi penyesalan orang nak mati? Minta bagi lagi satu peluang. Untuk apa peluang tu? La'alli a'mala salihan tardah. Aku nak buat amal soleh yang engkau redha. Sama. Ya, kalau kita fikir-fikir kan, ya Allah, tengok orang tu didik anak dia. Contoh ada seorang hamba Allah ni, memang macam manalah anak dia tu hafazan Quran dia terlalu mantap. Bukan seorang, 13 orang. Sangat semua. Siapa tak tahulah macam manalah senang lendang akhirat besar mak ayah dia. 13 orang, baik lelaki baik perempuan. Bukan mana nak bagi tahu dia punya mutamakin, dia punya kemantapan tu dia boleh masuk pertandingan. Kita kalau tak mantap hafazan, tak mungkin boleh masuk pertandingan, betul tak?
kecuali masuk pertandingan nawaitu nak dapat sagu hati. Boleh lah, yang tu akak boleh masuk, ustazah boleh masuk. Ya, tak cukup ni peserta Kak Salwa masuklah. Sebab memang Kak Salwa nak ambil yang sagu hati. Jadi asal ditanya ayat suruh sambung ya, senyum. Sambung, senyum. Sambung, senyum. InsyaAllah sagu hati lah tangan. Kalau nak sagu hati kan. Ini anak-anak mereka tu nak johan, nak naik johan dan dapat. Berlonggok-longgok hadiah tak dapat pakai lagi. Hadiah umrah, hadiah haji tak boleh pakai lagi pasal PKP. Masya Allah, subhanallah. Kita tengok tu, kita akan cermin diri kita. Aku buat apa dengan anak aku dulu? Dan pada masa itu kita akan rasa Masya Allah ya Tuhan. Masa tak boleh diulang dah. Tapi apa yang boleh diiktibarkan sebagai mengulang masa? Taubat. Itu umpama kita mengulang masa. Itu umpama kita memberi peluang yang kedua, yang ketiga, yang keempat kepada diri kita dan keluarga kita. Taubat, taubat, taubat. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha. Maha suci Allah yang maha baik. Al-Barur Rahim. Sebab masa memang tak dapat nak dipusingkan ke belakang. Tapi peluang ada tak? Ada. Apa peluang dia? Taubatan nasuha dan islah. Tengok pada ayat ya tuan puan sekalian. Ayat surah Taha ayat 82. Kita kena faham macam mana perjalanan taubat yang kita nak sebut-sebut ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun liman taba, bagi orang yang bertaubat. Maknanya Allah maha pengampun bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat. Kalau tak bertaubat, kalau tak minta ampun, ya, maknanya tak tahulah macam mana nasib tu. Tapi siapa datang taubat, siapa minta ampun, kita akan dapati Allah maha pengampun. Memang nak sediakan keampunan. Tapi ada syarat lain. Wa inni laghaffar. Dan sesungguhnya aku ini adalah Allah yang maha pengampun liman taba wa amana wa amila salihah thumma ihtada. Bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Itu syarat dia. Itu syarat dia, kena tahu jalan yang benar tu apa dia. Jangan taubat, tapi tidak berada di atas jalan yang benar. Itu masalah lah. Sebab tu kena belajar. Bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di atas jalan yang benar. Selesai urusan hidup kita. Kronik macam mana pun masalah yang kita hadapi dan lalui, insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, penyelesaiannya di sini pada ayat surah Taha yang ke-82. Taubat, iman, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, buat amal soleh banyak-banyak, pastikan tidak tersasar lagi. Jalan lurus tu pastikan kita berada di atas jalan tersebut. InsyaAllah apapun masalah-masalah, ya, semuanya akan bertemu dengan solusi dan penyelesaian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bicara taubat, ya, yang ustazah nak bawa pada hari ini untuk membina selain daripada yang pertama tadi, koklah kecewa, koklah frust, ini jalan dia. Dan yang kedua, sisi mana nak mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah dengan jalan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taubat. Kadang-kadang pening kepala, ya, berfikir banyak sangat ke apa benda ke, ya, tengok kesan daripada dosa-dosa yang pernah kita buat, kesilapan-kesilapan yang pernah kita buat, mesti kita rasa macam serabut. Tapi sangat mudah, insya-Allah sahabat-sahabat, apa dia? Allah nak suruh kita taubat. Allah nak suruh kita istighfar. Tengoklah kadar yang kita tanggung.
Kalau kita rasa tak cukup dengan menangis, tak cukup dengan istighfar 50 kali, cuba buat sampai 500 kali. Sampai berhenti tangisan kita. Sampai lega hati kita. Sampai lapang kesempitan dada kita. Sampai nampak sinar Allah bagi solusi dalam hidup kita. Sampai macam tu. Ini kan Nabi SAW, ya, yang maksum, tak ada buat dosa, tak ada buat salah, ya, tak ada tergelincir hidup. Kita tahu Nabi SAW, tetapi tengok macam mana kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW dari sudut kamu lihat bagaimana Nabi kamu Muhammad SAW memohon ampun kepada Allah walaupun baginda tidak melakukan dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, aku taubat kembali kepada Tuhanku satu hari 100 kali. Kita, ya, subhanallah, subhanallah. Kita tak jadi satu kerja pula taubat. Kita tak nampak. Taubat tu satu kerja profesional yang kita buat hari-hari. Kita tak nampak. Yang kita nampak rutin dia, masak. Apa lagi? Makan. Dah masak kena makan lah kan. Masak, makan, kemas rumah, lipat baju, solat. Solat tu masuk juga kan. Solat, ngaji. Tapi jarang orang masuk dalam rutin dia taubat. Taubat. Macam mana Nabi buat ni satu hari 100 kali ni? Fa inni atubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. 100 kali aku taubat pada Allah setiap hari. Macam mana? Tak ada dosa, maksum. Maknanya kalau kita tengok diri kita lah yang dosa mata buat, dosa telinga buat, dosa lisan lagilah buat. Dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa fikiran, dosa kelalaian, dosa melibatkan harta benda. Agak-agak berapa kali patutnya kita taubat sehari? Tak datang kuliah dah. Apa tak datang kuliah kat Leha? Beristighfar kat ceruk rumah tu. Terlampau banyak dosa Ustazah. Beristighfar sehari 15,000 kali. Sebab apa? Sebab ni semua yang dihadap ni dosa-dosa lah ni. Ustazah nak sama-sama bercakap kat diri sendiri, bercakap kat sahabat-sahabat untuk faham apa dia, betapa istimewanya makam taubat ini. Sangat istimewa, sangat bahagia, sangat tenang. Ya, kena berlumba, kena fight, kena mujahadah untuk jadikan kalau tak siang pun malam ada waktu khusus untuk kita menikmati hubungan, keindahan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan taubat. Sebab tu disebut dalam Al-Quran, golongan yang wabil asharihum yastaghfirun. Apa kerja golongan tu pada waktu sahur? Pukul 5 pagi tadi golongan tu buat apa? Pukul 5 suku pagi tadi golongan yang dimaksudkan tu buat apa? Mereka sedang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang Ustaz cakap kat diri sendiri, tuan-puan, rugi besar kita. Rugi besar kita kalau kita tidak ada sebuah kehidupan waktu malam dan waktu sahur, kecuali tidur. Waktu sahur ni ada sebuah alam, ada sebuah kehidupan. Waktu malam ni sahabat-sahabat ada sebuah alam, ada sebuah kehidupan. Kita tak tahu takdir yang macam mana Allah bagi kat kita untuk menyampaikan kita, untuk merasa bahawa malam ni ada satu alam yang luar biasa. Luar biasa. Kehidupan pada waktu malam. Kehidupan yang bagaimana? Bangun, bangkit daripada tidur. Kamu lemah, kamu hina, kamu banyak dosa, kamu tak mampu. Perjalanan kamu jauh, bebanan kamu banyak, bekalan kamu sedikit. Bangun! Allah sedang tunggu kamu. Tapi dah bangun, tarik lagi selimut. Kuatkan lagi aircon. Ya, terlebih sejuk, bangun tutup aircon. Allah bagi dah kejadian congkut dah kan dekat sejuk bangun tutup aircon. Bila tutup aircon selesa balik sebab sejuk tu dah makin reda, selesa tidur balik.
sayang sahabat-sahabat semua. Sedangkan insya-Allah ya, dengan maqam taubat tu boleh tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ustazah, kalau tanya ustazah, ustazah optimis dengan semua benda, dengan semua orang. Orang buat jahat ke, orang buat baik ke? Sebab apa? Orang buat jahat tu bila dia jumpa maqam taubat, jumpa jalan taubat, kedudukan dia Allah angkat mungkin lebih baik daripada orang yang rasa dia baik, dia buat taat, tapi taat dia macam tu je lah, menjadikan dia alpa daripada memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita tak cakap, oh jahatnya dia, jangan. Kita bagi nasihat. Kita bagi amar ma'ruf nahi mungkar. Manusia berubah. Dia bertemu pintu taubat tu, kalah kita. Kalah kita. Ya. Jadi janganlah pula kita tak bertemu pintu taubat. Ni kita dah bercakap ni, biarlah kita pun bertemu kan. Maksud dia apa dia? Ya. Ada orang, dia tak rasa dia memerlukan pintu taubat. Bayangkan orang yang tak rasa dalam dia nak mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak rasa dia perlu kepada pintu taubat. Oh, kononnya dia nak pintu lain, pintu lagi hebat. Tak ada pintu yang lebih hebat tu kalau tidak meniti kepada pintu taubat. Nak harung macam mana dengan bawa dosa-dosa? Baik. Ustazah nak gambarkan sahabat-sahabat sekalian, bagaimana pedoman yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW, kana SAW yu'lin taubatahu wa yastaghfiru rabbahu bi arqi ibarat wa andal kalimat. Nabi SAW tu sahabat-sahabat sekalian, ya, menggambarkan taubatnya itu dengan ibarat-ibarat yang makna dengan kalimah-kalimah yang terlalu hebat. Kalau kita dengar kalimah Nabi dalam minta ampun. Contoh, Allahumma ghafir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghafir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi kullu dhalika indi. Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Hadis muttafaqun alaih. Apa yang Nabi bicarakan? Nabi yang tak buat dosa tu, tapi bila minta ampun dengan Allah, sehalus-halusnya bicara Nabi, sehalus-halusnya. Yalah, kita minta ampun, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan, ampunkanlah aku. Terus gulung sejadah. Buka TV, senang hati. Kan? Terus gelak-gelak tengok TV, terus senang hati. Cakap apa dia? Ya Allah, ampunkanlah aku. Boleh, tak ada masalah. Tapi cuba bandingkan dengan Nabi SAW yang tak ada buat dosa ni. Macam mana halusnya bicara Nabi dalam minta ampun. Allahumma ghafir li khati'ati wa jahli. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah kesalahan-kesalahanku dan kejahilanku. Nabi jahil ke? Ya, nak cakapnya tuan puan, apakah Nabi jahil bandingan kita? Tidak. Tapi semua benda Nabi ngaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku jahil ya Allah, aku silap ya Allah, aku salah ya Allah. Tengok, Nabi tunjuk kat kita. Jangan kita minta ampun dengan Allah tapi kita rasa kita profesor. Kita tahu semua, ni semua bidang kita ni, usuluddin, syariah, tauhid, makrifat segala. Allah tak tengok pun tu. Ya Allah, ampunkan kesalahanku dan kejahilanku. Wa israfi fi amri, dan melampaunya aku dalam urusan-urusanku. Tengok, Nabi cakap macam tu kat Allah. Siapa yang sebenar melampau dalam semua urusan? Kita. Riang melampau, suka melampau, benci melampau, menyampah melampau, memang melampau saja. Dah emo. Betul tak? Bukan orang lain, kita. Kita yang suka melampau-lampau. Tapi yang aku siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa ma anta a'lamu bihi minni. Aku minta ampun daripada semua yang engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku. Percayalah muslimin muslimat, kalau kita baca doa ni malam hari, faham makna, hayati, tersengguk-sengguk menangis. Tersedu-sedan kita nangis. Sebab apa? Bila kita sebut, wahai Allah, ampunkan aku dengan dosa-dosa dan kelemahan yang kau lebih tahu daripada aku sendiri. Kau lebih tahu. Berapa banyak kesilapan yang kita tak sedar, yang kita tak tahu, yang kita tak sengaja, yang kita keliru, yang akhirnya kita terpaksa hadap kesan-kesan daripada kesilapan-kesilapan yang kita buat. Sebab tu bila kita kata aku minta ampun ya Allah dengan kesilapan, kejahilan, dosa yang engkau lebih tahu daripada diriku sendiri. Allahumma ghafirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah segala kelalaianku, kesalahanku, sengaja atau tidak sengaja. Macam tu sekali Nabi bersungguh-sungguh nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa kita faham kat sini? Jalan minta ampun, jalan taubat ni, subhanallah, jalan yang terlalu suci untuk membina hubungan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bertindak dalam hidup rasa diri kita baik, rasa diri kita betul semua, sampai hilang rasa aku mungkin aku bersalah, aku lemah, aku hina, aku manusia biasa. Apa yang aku perlukan? Allah Subhanahu wa ta'ala, aku nak datang minta ampun. Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Duduk saya saja sementara tunggu penceramah datang. Apa hobi kita? Apa kesukaan kita? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hati kita akan lembut, sahabat-sahabat. Hati kita akan lembut. Allah akan sayang kat kita. Allah akan sayang kat kita. Allah akan pilih kita untuk banyak amal soleh, ibadah-ibadah yang akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang tak boleh lupa apa dia? Jalan istighfar dan taubat. Wa kullu dhalika indi. Nabi sebut apa? Tadi Nabi kata jahil aku, melampaui batas dalam urusan. Engkau lebih tahu keadaan diri aku, kelemahan aku, sengaja tak sengaja. Hujung Nabi kata apa? Wa kullu dhalika indi. Semua yang aku sebut tu ya Allah ada kat aku. Masya Allah. Punya Nabi tawaduk, merendah diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita bercakap tentang sosok baginda Nabi SAW, Nabi tak ada yang semua-semua tu. Tak jahil, tak melampaui batas, tak buat dosa, tak ada salah, terjaga, tak kira waktu sedar ke tak sedar, kecil besar. Tapi Nabi kata apa? Wa kullu dhalika indi. Semua tu ada kat aku ya Allah. Yang tak pernah sebut semua tu ada kat kita siapa? Yang memang berdosa betul ni. Yang memang melampaui batas betul ni. Yang memang jahil betul ni. Tak pernah pula sebut wa kullu dhalika indi. Semua tu ada kat aku ya Allah. Tapi kalau kita didik hati, sucikan hati, tarbiyah hati, tiap-tiap malam mengaku kat Tuhan, wa kullu dhalika indi. Semua kelemahan-kelemahan tu ada kat aku ya Allah. Sambung lagi, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Jadi ya Allah, ampunlah aku apa yang terdahulu, apa yang akan datang, apa yang terang-terang, apa yang tersembunyi, apa yang kau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkaulah yang awal, engkaulah yang akhir, dan engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Masya Allah. Insya Allah Allah akan cabut masalah, cabut segala kesulitan yang berlaku dalam hidup kita. Bahkan angkat kedudukan kita, muliakan kita di dunia dan di akhirat. Jalan dia apa? Jangan pandang ringan pada jalan taubat. Tak cukup dengan itu sahabat-sahabat sekalian. Kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk pada umat betapa pentingnya jalan istighfar, jalan taubat. Mari aku tunjuk kat kamu semua. Ibarat macam itulah ya. Nabi ni, kehidupan Nabi ni sunnah kan? Maknanya jadi
ikutan kepada semua. Mari kita tengok. Nabi SAW, apabila Nabi solat, bila Nabi solat, apa yang Nabi cakap? Kita nak tengok apa Nabi buat, berapa banyak Nabi mengulang tentang persoalan istighfar dan taubat. Baik, kita tengok kat sini. Pertama, pada waktu berwuduk. Pada waktu berwuduk. Nabi SAW bersabda, "Anna man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadi." Sesungguhnya apabila seseorang itu berwuduk, maka akan gugurlah dosa-dosa pada diri seseorang yang sedang berwuduk itu, gugur dosa-dosa daripada jasadnya. Nampak tak sahabat-sahabat macam mana Nabi nak tunjuk? Setiap amalan yang kita buat tu nak menjurus kepada apa? Keampunan Allah. Lepas kita wuduk, apa doa kita baca? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Nampak tak macam mana setiap ibadah tu nak bawa kita ke mana? Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang bertaubat. Lepas wuduk. Boleh kan kalau boleh juga sebenarnya kan kalau kita fikir-fikir, kenapa tak jadi doa tu Allahumma ja'alni minal mukhlisin, minal khashi'in, minal zahidin, minal mujahidin, macam-macam kau nak sebut. Tapi macam mana pedoman daripada hadis, daripada sunnah Nabi SAW? Doanya macam mana? Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku ini para ahli taubat. Ahli taubat. Kok terlupalah kita, maknanya tiap-tiap kali kita ambil wuduk, kita diingatkan selain daripada kita ambil wuduk tu maknanya apa? Langkah kita adalah untuk menjadi ahli taubat. Kok terlupa? Ingat balik dengan doa-doa tu. Kan betul tak sahabat-sahabat? Sebab itu doanya. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku daripada golongan yang membersihkan diri. Bersih hati, bersih fikiran, bersih jasad, bersih zahir, bersih batin. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadika salihin. Kemudian Nabi SAW menyebut wahinama tutali' salatahu SAW, bila Nabi nak solat, Nabi baca apa dalam doa istiftah, doa iftitah kita panggil kan? Nabi baca apa? Ini doa Nabi doa iftitah yang Nabi baca. Dia ada banyaklah doa tu. Kita tu yang memang belajar daripada sekolah rendah. Macam mana? Kita tak tukar-tukar dah lah. Macam mana yang tu kita baca di sekolah rendah tu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan dulu sekolah rendah. Berdiri cikgu tu nak dengar kita baca ramai-ramai. Kita pun tunggu mak kamit numpang kawan kita baca. Ingat tak dulu masa sekolah rendah? Jadi tak ditukar-tukar dah doa iftitah kita. Nabi SAW ada lagi versi-versi lain doa iftitah Nabi SAW. Antaranya adalah Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ni kalau kita baca bangun solat kan, Allahu akbar. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah raja. Antal malik. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau.
Anta Rabbi, engkaulah Tuhanku, wa ana abduka, akulah hambamu, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku, wa'taraftu bi zambi, aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli dhunubi jami'a, ampunkanlah dosa-dosaku seluruhnya, la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tak ada yang mengampunkan dosa kecuali engkau. Doa iftitah. Nabi baca. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap. Mulianya Rasulullah SAW. Halusnya hati baginda. Baginda tidak berdosa. Baginda tidak berdosa. Baginda sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila solat, aku ngaku dosa-dosaku ya Allah. Allah Akbar. Yang banyak dosa ni yang solat ni. Solat Allahu Akbar. Petang nak masak apa, nak pergi mana, holiday kat mana. Aduh. Mana nak senang hati. Betul tak? Jauh kita tu dah. Ya? Tak ke mana-mana menyimpang hidup. Tengok Nabi SAW. Sedap satu benda yang sangat lazat sahabat-sahabat bila kita sebut Anta Rabbi, kau Tuhan aku, wa ana abduka, aku adalah hambamu. Ya Allah, dapat sebut tu, cuba sebut malam sekarang solat sunat tahajud ke kan. Allah nikmatnya. Kadang-kadang anak kita katalah ada masalah anak-anak ke apa kan, nak minta tolong dengan Allah, memang sentiasa minta tolong dengan Allah, tapi kita sebut macam ni, ya Allah, anakku itu hambamu, engkau Tuhannya ya Allah. Itu pun kita rasa macam lega. Maka janganlah kau biarkan dia ya Allah. Kau penciptanya. Dia hambamu ya Allah. Kalau semata-mata dia anak aku, tak jadi apa dia. Betul tak? Semata-mata anak kita, kita tak ada buat apa. Tak usahlah nak cakap besar. Oh, saya seorang ustaz yang hebat. Saya seorang ustazah yang hebat. Tak. Kalau semata-mata dia anak kita, kita tak ada buat apa-apa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi mahalnya kat mana? Anak kita hamba Allah. Anak kita hambamu ya Allah. Tuhannya adalah engkau. Ilah. La ilaha illa anta. Maka baikilah anak aku ni ya Allah. Hamba engkau. Kasihanilah hamba engkau ni ya Allah. Aku pun tak ada buat apa. Contohnya lah kan. Itu memang satu benda yang dalam munajat kita, sahabat-sahabat, kalau menyebut aku hamba, engkaulah Tuhan aku, itu terlalu nikmat. Suami kita doa, suami kita, cuba sebut, wahai Allah, suami aku itu hambamu, engkaulah Tuhannya, kasihanilah dia ya Allah. Ada satu rasa lain dalam hati kita. Maknanya apa? Kita betul-betul menyandarkan kita semua ni adalah hamba Allah. Sebab tu kita tengok ada satu doa kan yang Nabi ajarkan, ya, antara doa yang mustajab tu kan, kalau kita baca pada permulaan doa kita, bila menyebut Allahumma inni abiduka wa banu abidika, kan, ya Allah, aku ni adalah hambamu, anak kepada hambamu yang lelaki, anak kepada hambamu yang perempuan. Maknanya kita ni baka apa? Baka hamba. Itu satu nikmat menyebut benda tu. Dan Nabi SAW tunjuk kat kita. Bila Nabi solat, Nabi sebut, Anta Rabbi, wa ana abduka, aku ni hamba engkau, zalamtu nafsi, aku telah zalim pada diriku sendiri. Wa qawluhu aidan, dan ada lagi versi lain yang Nabi baca. Tapi saya nak gambarkan, doa iftitah Nabi SAW tertumpu dalam banyak-banyak hal kepada istighfar. Tengok versi yang lain pula. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bithalji wal ma'i wal barad. Muttafaqun alaih. Nabi kata apa tu? Bila doa iftitah, Allahumma ba'id, ya Allah, jauhkanlah
baini antara aku wa baina khatayaya antara aku dengan dosa-dosaku. Jauhkan macam mana? Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, seperti mana engkau jauhkan timur dan barat. Tak pernah bertemu timur dan barat. Betul tak tuan-puan? Kecuali kita lipat peta tu. Yalah, atas kertas kan kita lipat, temulah dia. Tapi hakikatnya bertemu tak? Tak. Timur, barat. Seperti mana ya Allah engkau pisahkan timur di tempat timur, barat di tempat barat, demikian engkau pisahkan aku daripada dosaku. Masya Allah. Ingat ke dosa je Nabi SAW ni kan, padahal tak berdosa. Allahu Akbar. Kemudian, Allahumma naqqini min khatayaya. Ya Allah, suci bersihkanlah aku daripada kesalahanku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Seperti mana engkau bersihkan baju putih daripada kotoran. Fikir dosa lagi, kesalahan lagi. Tak cukup minta jauh. Bainal masyriqi wal maghrib. Buat pula perumpamaan lain. Baju putih bersih tu ada kotor. Bersih, tak nampak dah kotor. Demikian aku minta, aku dengan kotoranku dibersihkan sampai tak nampak kesan. Masya Allah. Tak cukup lagi tu. Nabi sambung lagi. Allahumma ghsilni min khatayaya bithalji wal ma'i wal baradi. Ya Allah, ya Tuhanku, basuhlah aku ni, cucikanlah aku ni daripada kesalahan-kesalahanku dengan air salju, air sejuk. Macam-macam. Nabi sebut untuk apa? Tidak mahu dihambat oleh dosa dan kesalahan. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita hidup memikul dosa, memikul segala maksiat, kesilapan, tak istighfar, tak taubat, itu memang naya kita. Ya, sebab setara Nabi SAW punya risau kan, kok ada lagi terhambat dengan apa bentuk kesilapan dan kesalahan, sampai begini sekali baginda Nabi SAW minta ampun dengan Allah. Sebab tu kalau orang yang rasa dia hebat dengan ibadah dia ni memang pelik sikit lah. Ya, sebab apa? Sebab kita diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk tawaduk sangat. Buat baik tak tengok kebaikan, lupakan. Tak payah nak rasa hebatnya aku dengan puasa aku, hebatnya aku dengan qiyam aku, hebatnya aku, tak payah. Kalau ada lintasan tu cepat-cepat isti'azah dan minta tolong dengan Allah. Sebab apa? Sebab tengok akhlak Nabi tunjuk. Ibadah Nabi bukan sikit-sikit, tapi tiap kali Nabi nak solat, Nabi akan ingat, ya, seolah-olah macam buat salah. Sebenarnya tak buat salah. Yang buat salah kita. Okey, Nabi tunjuk lagi sahabat-sahabat sekalian. Kalau, ya, apabila seseorang itu bertemu, sebelum tu, Nabi rokok kan, Nabi rokok dan sujud. Ini ada satu hadis yang disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beritahu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudih. Nabi SAW memperbanyakkan menyebut dalam rokok baginda dan sujud baginda. Apa Nabi sebut? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu Nabi baca sujud dan rokok. Kita ambil yang belajar dululah kan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bukan bermakna tu je satu bacaan ya. Kalau kita ngaji-ngaji lagi, belajar lagi, kita akan bertemu, oh Nabi juga baca yang begini, baca yang begini. Dan tengok apa Sayyidatuna Aisyah sebut, Nabi memperbanyakkan dalam rokok baginda, dalam sujud baginda, sebut apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ada lagi minta ampun. Tadi dah minta ampun masa doa iftitah. Minta ampun lagi masa rokok. Minta ampun lagi masa sujud. Jadi tuan-puan, kita kena tanya diri kita ni, berapa banyak ni kita minta ampun dengan Allah? Bila kita akan jadi ahli taubah ni? Macam tu sekali Nabi SAW. Kemudian,
Yad'u fi akhir salatihi sallallahu alaihi wasallam, bila akhir solat pula Nabi buat apa? Ini cerita kat solat Nabi je ni, belum yang minta ampun, minta apa waktu yang lain-lain. Ni solat Nabi ni. Apa pula yang Nabi kata, yang Nabi sebut, yang Nabi mohon pada Allah pada akhir solat baginda? Muttafaqun alaih hadis ni tuan-puan. Apa Nabi sebut? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Ya Rab, Rasulullah SAW itu tidak habis-habis minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bayang tak agak-agak tuan-puan macam mana jiwa Nabi tu? Orang yang selalu rasa nak minta ampun ni, dia ada hati yang sangat halus, lembut. Hati yang latif, yang lembut, yang layin, yang hayyin ni tuan-puan, senang dapat hidayah, senang dapat hidayah. Banding hati keras, rasa betul, memanjang, orang lain semua salah. Ya, bahkan tak rasa dia yang memerlukan taubat, kau orang lain, kita yang memerlukan taubat. Itu memang susah. Susah. Apa yang Nabi baca tadi? Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku zulman kathira, kezaliman yang sangat banyak. Nabi sebut macam tu. Kita nak ngaku zalim memang tidaklah. Pula tak zalim. Dizalimi adalah pula dah. Akak tak zalim, akak orang yang dizalimi. Terbalik ikut. Tak pernah nampak diri kita zalim. Sentiasa perasan bahawa kita ni dizalimi. Cuba tukar sikit. Yang dizalimi tu dizalimi lah. Yang zalim pun dia juga. Betul tak? Yang zalim pun dia juga kita ni. Apa nak malu ngakunya? Ini kan Nabi SAW, itulah pengakuan Nabi di hadapan Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa itu kecuali engkau. Faghfirli min indika maghfiratan, maka ampunlah aku daripada sisi engkau sajalah adanya maghfirah itu. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau lah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Masya Allah, Masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang jatuh cinta kat Nabi ni memang, ya, kan sahabat-sahabat jatuh cinta kat Nabi, tak dapat nak digambarkan, ya. Kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW ni sampai lebih dicintai daripada diri sendiri, daripada keluarga, mak bapak, pasangan, harta benda dan dunia seluruh isinya. Tapi kalau kita fikir sahabat-sahabat sekalian, orang yang macam ni sekali punya lembut hati, halus hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang begini tawaduk, yang begini mulia akhlaknya, siapa dia tak jatuh cinta? Betul tak? Siapa dia tak jatuh cinta? Maknanya bukanlah dipaksa-paksa untuk cinta tu, bukan dipaksa. Memang kita dengar ni pun kita rasa macam, ya Allah, tak dapat nak bendung rindunya dengan Nabi SAW. Tak dapat bendung. Cuma tak boleh jumpa kan, dia tak boleh jumpa. Kalau kata nak minta, ya Allah bagilah aku mimpi jumpa Nabi SAW, aku tak dapat bendung dan rindu nak jumpa orang paling tawaduk, orang paling banyak istighfar, orang paling baik akhlak, orang paling berjasa. Kita bolehlah doa kan, ya, tunggulah Allah mustajabkan doa tu. Sebab subhanallah tuan-puan sekalian, tengok diri baginda Nabi SAW. Ini baru kita tengok di satu sudut tu je. Sudut apa dia? Bagaimana Nabi mengajar kita untuk selalu ingat kepada jalan istighfar dan taubat. Itu jalan kebahagiaan dalam hidup kita. Ustaz sebenarnya banyak dah kongsikan doa-doa kan, ya. Maknanya macam patut ditulis kan, ya, biar sahabat-sahabat semua boleh
amalkan kan. Tapi insya-Allah Ustazah minta Kak Salwa ingatkan Ustazah. Ustazah ambil masa nanti untuk tulis, ya, kemudian hantar pada Kak Salwa. Jadi Kak Salwa yang insya-Allah boleh sebarkan. Untuk memenuhi hidup kita ini dengan sentiasa minta ampun, minta maaf, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi tunjukkan variasinya dalam kehidupan dan ibadah baginda Nabi SAW. Bukan makna duduk saja yang duduk istighfar. Tak, tengok Nabi nak solat, nak bangun, lepas habis majlis, apa Nabi baca? Ya, nak rokok, nak sujud, semua ceritanya apa? Ceritanya taubat, taubat, taubat. Dalam bab haji, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Apa tawaran yang diberikan kepada orang yang buat haji, yang tidak ada cakap kotor, yang tidak ada buat akhlak yang buruk? Dia akan kembali seperti mana hari seperti dia dilahirkan. Ni cakap tentang apa ni? Bersih daripada dosa. Tingginya kedudukan ganjaran orang yang bersih daripada dosa. Buat haji, ya, apa ganjaran untuk orang yang buat haji? Bersih daripada dosa. Maknanya itu ganjaran yang sangat hebat. Apa ganjaran untuk orang sedekah? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Orang yang sedekah tu, dia padamkan kesalahan-kesalahan dan dosa dia. Sedekah dia tu boleh padamkan kesilapan kita. Sedekah kita tu boleh padamkan yang kita kata nak ulang balik lah 10 tahun lepas. Tak boleh ulang, tapi boleh padam. Macam mana cara dia? Sedekah. Ulang tak dapat dah. Ya. Kita seorang lah kalau nak ulang, orang kata mental pula. Orang hari ni Isnin kata tak ada lah, kita ni tahun 1978. Hantar hospital lah Kak tu. Tak dapat nak ulang. Tapi boleh padam? Boleh. Macam mana cara padam? Sedekah. Padam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada tabung, time ni dah patut keluar. Ada tabung? Ya. Ustazah kena sedekah. Semua kena sedekah. Jangan fikir sedekah tu, kita pandang orang yang minta sedekah tu, tak habis-habis dekas. Tabung. Jangan pandang tabung tu. Allah nak padam kesalahan kita. Kesalahan kalau tak padam, kita tanggunglah risiko dia. Setiap kejahatan, kesalahan yang kita buat ada implikasi, tuan-puan. Dia tak macam tu je. Dia ada implikasi dia. Contoh, kan, ya, kita cakap yang buruk ke orang, agak-agak berhenti setakat tu ke? Tak. Keburukan tu akan terpelanting balik pada diri kita. So macam mana nak pastikan tak terpelanting kat kita? Padamkan. Macam mana cara nak padamkan? Minta maaf. Baiki balik kalau kita cakap tak betul. Cover balik. Macam mana kita nak padam? Sedekah. Biar betul-betul padam. Delete daripada sistem. So maknanya dia tak akan balik-balik kat kita. Delete. Macam orang kena SPRM. Bolehlah hello kat kawan kan. Tolonglah file tu letaklah bawah tikar, bawah kapet, bawah ni dalam bumbung ke apa. Selagi tak padam tak senang tidur. Tapi kalau ada kawan kita yang cakap ni, tak tahulah ni mungkin SPRM negara mana-mana Bosnia ke apa kan, ya, yang boleh cakap kita dah delete daripada sistem. Wow. Boleh tidur tak? Boleh, Lena dah. Buat pula rasuah yang lain. Sebab kawan kita masih kerja kat situ, contohnya, boleh delete lagi. Nampak tak macam mana hebatnya tawaran padam ni? Padam dari sistem. Kalau tak padam, tanggung nanti akibatnya atas kesalahan dan dosa yang kita buat. Tapi pada sedekah, Nabi kata apa dia? Tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Seperti mana air memadamkan api. Masya Allah. Jadi banyak sangat hadis-hadis Nabi, galakkan Nabi SAW untuk kita buat ibadah-ibadah dan amalan, mengaitkan kita kembali kepada persoalan bersih daripada dosa. Istighfar, taubat, penyucian hati, penyucian diri, minat tawabin wal mutatahhirin wa min ibadikas salihin.
Ini konsep yang Ustazah harap sangat sahabat-sahabat sekalian, ya, hari ini pertemuan kita pada hari ini membawa kehidupan kita kepada satu journey, kepada satu permusafiran ataupun kepada satu versi baru dalam hidup kita. Apa dia? Kita nak jadi ahli taubah dan juga ahli istighfar. Kita nak miliki hati yang tawadhu, yang lembut, hayyinun layyinun. Ya Allah akan isi dengan rahmat, dengan nikmat, dengan hidayah. Ada yang salah silap dibetulkan balik dengan jalan taubat, alignment dia, balancing dia, semua balik dengan taubat dan istighfar. Ya, masa lepas yang tidak dapat didatangkan kembali, tapi peluang datang dengan taubat, padam juga dengan jalan taubat dan istighfar. Masya Allah, subhanallah. Maka sahabat-sahabat sekalian, Ustaz berdoa sangat pada hari ini agar kita semua ini Allah pilih menjadi ahli taubah, menjadi orang yang jiwanya sentiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, isi hidup dengan kebaikan, istighfar, ya, sentiasa rasa kita amat berhajat kepada keampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, doa-doa yang Ustazah share tadi tu, insya-Allah Ustazah ambil tanggungjawab, insya-Allah, ya, untuk salin semula yang Nabi baca macam-macam yang saya baca tadi kan, ya. Nanti dapatkan daripada Hajah Salwa. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.